Okay. Assalamualaikum and good day to everyone. Hari ini kawan saya dan saya akan membincangkan tentang case study dalam subjek BEEI 3403 Power Distribution Design. Okay, kami dalam grup 3 yang bernama Muhammad Kamil Fitri bin Muhammad Fauzi B0818104003. Yang kedua Muhammad Danish bin Muhammad Nazri B0818105006. Dan yang terakhir Rushaidi bin Aidil Zaibi B0818101173. Okey, untuk question 3 ni saya akan beri kepada Muhammad Danish untuk membentangkan kemenangan kita pada hari ini. Okey, untuk soalan kumpulan kami akan membincangkan kajian kes di mana di dalam sebuah pencawang elektrik satu ruang tidak ditempatkan alat pemadam api oleh pihak pemilik pencawang elektrik tersebut. Pemilik pencawang elektrik tersebut hanya menyediakan hos air serta pancuran air di dalam pencawang elektrik tersebut. Adakah kelakuan ini mematuhi peraturan elektrik? Sekiranya di rumah kediaman bagaimana pula? Sila kaitkan dengan peraturan elektrik. Okey, sebelum pergi lebih jauh, Syai, sabar Syai. Baik, maafkan saya. Saya nak tanya pendapat kasar tentang soalan ini. Adakah penting alat pemadam api di kawasan kediaman dan pencawang elektrik? Saya nak tanya Rushaidi dan Kamil. Baik, terima kasih Danish. Bagi saya, pemadam api ini sangat penting kerana ia merupakan satu alat yang untuk kita cara mudah untuk memadam kebakaran selain menggunakan air, dan ia juga bagi saya amat efektif. Kamil pula bagaimana? Okey, bagi saya hos air ni serta pancuran air ni perlu ada di setiap pencawang elektrik kerana kalau air kuantiti yang sedikit tidak mampu untuk membakar pencawang elektrik tersebut untuk betul. memadam. Ya, betul-betul. Okay. Tapi sebenarnya apa benda fire extinguisher ni ya? Boleh Kamil terangkan tak? Okey, bagi situ saya akan terangkan. Okay, sebelum kita pergi lebih lanjut tentang benda-benda sebegini, saya akan mendefinisikan tentang alat pemadam api ini. Okey, seperti yang anda lihat pada slide ini, maksud alat pemadam api ialah peranti mudah alih yang mengeluarkan pancuran air, bui, gas atau bahan lain untuk memadamkan api. Okey, seperti yang anda lihat dalam gambar rajah di bawah, kita ada 5 kelas untuk alat pemadam api ini. Untuk kelas yang pertama, kita ada kelas A untuk kayu, kertas dan tekstil. Untuk kelas A ni, benda yang dia write ialah water, foam spray, ABC powder dan wet chemical. Untuk kelas B pula, ia ada flammable liquid. Alat pemadam api yang ada ialah foam spray, ABC powder dan carbon dioxide. Untuk kelas yang ketiga iaitu kelas C, dia ada flammable gases. Yang ada ialah ABC powder. Dan untuk kelas electrical contact, dia ada ABC powder dan carbon dioxide. Dan kelas yang terakhir ialah kelas F, iaitu untuk cooking oil dan fat, ia ada wet chemical. Okey, boleh Rushaidi pergi ke slide yang seterusnya. Okey, ini ialah alat pemadam api mudah alih seperti yang anda lihat di gambar rajah di bawah. Okey, untuk poin yang pertama, alat pemadam api adalah salah satu daripada berpasangan keselamatan kebakaran bangunan yang termaktub dalam peruntukan Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 dan Akta Perkhidmatan Bomba 1988
dalam kurungan Akta 341. Untuk poin yang kedua, setiap alat pemadam api untuk kegunaan bukan domestik seperti di kilang dan pejabat wajib didaftarkan kepada Jabatan Bomba melalui kontraktor yang berdaftar. Untuk poin yang ketiga, sijil perakuan bahan yang dikeluarkan oleh Jabatan Bomba bagi alat pemadam api berdaftar hendaklah disimpan dengan baik dan perlu diperbarui setiap tahun. Pelekat dalam kurungan barkod yang dibekalkan oleh Jabatan Bomba bagi setiap alat pemadam api berdaftar hendaklah ditampal pada silinder pemadam api. Dan poin yang terakhir bagi alat pemadam api muda alih ini ialah jenis-jenis alat pemadam api, iaitu alat pemadam api dikategorikan berdasarkan medium pemadam api. Jenis alat pemadam api yang biasa digunakan adalah seperti di dalam lampiran 1. Baik. Seterusnya, saya akan bagi kepada kawan saya iaitu Syaidi. Baik, sebelum kita pergi kepada ni, kita berbalik kepada soalan tadi balik. Soalan dia ialah berbentuk pemilik pecawan elektrik tersebut hanya menyediakan hos air serta pacuran air di dalam pecawan elektrik tersebut. Adakah kelakuan ini mematuhi peraturan elektrik? Baik. Tertakluk kepada peraturan elektrik iaitu Electrical Regulation 1994 dalam ya betul, Electrical Regulation 1994, peraturan Akta Peraturan 1994. Tindakan ini tidak mengikut peraturan yang dinyatakan dalam peraturan elektrik kerana alat pemadam api hendaklah disediakan oleh pemilik, pengurus atau pemegang lesen atau pihak berkuasa bekalan satu pemasangan selain daripada pemasangan domestik, dan alat pemadam api hendaklah disimpan di premis untuk digunakan pada bila-bila masa. Danish, untuk bahagian sekiranya di rumah kediaman, bagaimana pula? Okey, selepas membuat kajian kes, mencari akta elektrik bagi rumah kediaman tak ada. Tapi akta daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, dia dah menetapkan garis panduan untuk pemasangan pemadam api muda alih di tempat kerja. Tetapi bagi rumah kediaman, pemadam api perlu ada untuk menjaga keselamatan rumah dan diri sendiri. Maknanya tak ada akta yang telah ditetapkan untuk memasang alat pemadam api muda alih di rumah kediaman. Pemadam api adalah salah satu langkah untuk mengurangkan kemarakan api dari merebak ke semua kawasan. Oleh yang demikian, kita disarankan bahawa pemadam api adalah penting untuk mengetahui keperluan seperti jenis pemadam api dan penempatan bagi pemadam api yang dipasang di suatu kawasan. Hal ini boleh dibuktikan menerusi Malaysia Standard muka surat 1539 yang dikeluarkan pada tahun 2003, Specification for Portable Fire Extinguisher Part 3 Selection and Installation. Dan untuk penalti yang akan dikenakan kepada mereka yang tidak memasang alat pemadam api di kawasan pecawan elektrik, Akta Perkhidmatan Bomba 1988 subtopik pengurangan bahaya kebakaran, di atas kesalahan gagal mematuhi notis pengurangan bahaya kebakaran 10, menyatakan bahawa mana-mana orang yang gagal mematuhi apa-apa kehendak notis pengurangan bahaya kebakaran yang disampaikan kepadanya menurut Seksyen 8 dalam masa yang dinyatakan dalam notis itu, sama ada perkara itu atau tidak perintah di bawah Seksyen 13 di mana perintah penutupan telah dibuat berkenaan dengannya, adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh apabila disabitkan kesalahan, individu tersebut atau pihak tersebut akan didenda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun
atau boleh disabitkan kedua-duanya sekali dan juga boleh didenda selanjutnya RM100 selama setiap hari, di mana kesalahan itu diteruskan selepas sabitan. So di sini menyatakan bahawa di kawasan percabangan elektrik adalah diwajibkan untuk meletakkan alat pemadam api kerana kawasan percabangan elektrik seperti yang kita tahu merupakan mempunyai risiko yang tinggi untuk mengalami kebakaran. Perkara memasang alat pemadam api juga merupakan perkara yang telah dinyatakan di bawah Akta, di mana Akta Perkhidmatan Bomba dan juga Akta Elektrik. Itu saja daripada saya. Baik, terima kasih Danish. Okey, sampai di situ saja pembintangan kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih.